Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambung kembali pengajian kitab 40 hadis, amalan sedikit pahala berganda. Dan kita masih lagi dalam dan meneruskan hadis yang ke-27, iaitu amalan membaca suratul Ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an qala sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Apakah lemah dalam kalangan kamu untuk membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Nabi SAW membuat satu pertanyaan, yang mana pertanyaan Nabi SAW ini berkenaan tentang amalan yang dilakukan pada waktu malam. Kata Nabi SAW, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Apakah lemah dalam kalangan kamu untuk membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Adakah tidak boleh kamu bila waktu malam kamu dapat membaca 1/3 Al-Quran? Al-Quran mengandungi 30 juzuk, mengandungi 114 buah surah. Lalu kata Nabi, adakah kamu lemah? Ya, ini tak boleh dalam satu malam kamu membaca 1/3 Al-Quran. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa yaqra'u sulusal Quran? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin membaca 1/3 Al-Quran? Ya, ini pada satu malam, wahai Rasulullah. Bila ditanya oleh Nabi SAW, adakah kalian tak mampu untuk membaca 1/3 Al-Quran setiap malam? Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana hak nak baca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Artinya tuan-tuan, nak baca 1/3 Al-Quran pada satu malam bukan benda yang mudah. Satu perkara yang agak sukar. Kerana apa? Kerana 1/3 daripada Al-Quran itu pun sudah banyak. Sudah banyak tuan-tuan nak membacanya. Adakah boleh diamalkan, iaitu boleh dihabis baca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Itu sahabat tanya. Sahabat yang cukup hampir dekat dengan Nabi, yang ditarbiyah oleh Nabi, yang imannya Masya Allah Tabarakallah, bahkan amalannya jauh sekali nak berbanding dengan amalan kita. Kalau ikut darajat kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, rasanya tidak mustahil mereka boleh untuk mengamalkan membaca Al-Quran 1/3 Al-Quran pada setiap malam. Tetapi itu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yaqra'u sulasal Quran?
Ya Rasulullah, macam mana hak nak baca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Ini kan pula kita, umat akhir zaman, tidak sehidup dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi. Tubuh badan hak lemah-lemah, imannya lemah. Apatah lagi nak menghabiskan membaca 1/3 daripada Al-Quran itu pada satu malam. Lagilah bukan satu pertanyaan, bahkan 1001 alasan. Agak payah tuan-tuan. Lalu kata Nabi SAW bila ditanya macam mana hak nak dapatkan membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam, maka Nabi SAW bagi jawapan yang jawapan Nabi ini merupakan satu rahmat kepada kita selaku umat Nabi dan juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, Nabi menjawab, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulusal Quran. Baginda menjawab, Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Nabi kata, baca sekali saja Qul huwallahu ahad ta'dilu thulusal Quran. Sekali baca Qul huwallahu ahad, iaitu suratul Ikhlas, ta'dilu thulusal Quran, menyamai membaca 1/3 Al-Quran. Mungkin agak payah untuk kita membaca satu huruf demi satu huruf, satu muka demi satu muka, apatah lagi untuk menghabiskan 1/3 Al-Quran dalam satu malam. Tetapi Nabi SAW memberikan satu amalan yang mudah tapi pahalanya besar, iaitu kamu membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sekali, maka itu sudah menyamai pahala 1/3 Al-Quran. Maka inilah rahmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, iaitu baginda Rasulullah SAW. Sebab itu apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Alam keseluruhannya tuan-tuan. Kedatangan, kelahirannya Nabi SAW merupakan rahmat. Seluruh alam termasuk langit, bumi, binatang, haiwan, manusia dan sebagainya. Ini kan pula kita manusia yang diberikan iman, yang diberikan akal, yang merupakan umatnya Nabi SAW. Apatah lagi sangatlah kita memerlukan rahmat dengan kewujudannya baginda Rasulullah SAW. Maka justru itu apatah lagi amalan ini yang disampaikan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW merupakan rahmat yang besar, khususnya kepada kita umat akhir zaman yang keadaannya sifat penuh kelemahan, yang kita manusia ini mempunyai sifat naqais, sifat kelemahan. Beramal pun tak banyak, yang fardu pun tak berapa nak sempurna, yang sunat pun tak berapa nak banyak. Iman pun kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Apalagi nak beramal, nak mampu untuk membaca 1/3 daripada Al-Quran. Apatah lagi nak khatam tuan-tuan. Maka sebab itu ini amalan yang mudah tetapi pahalanya besar. Yang kata ulama, tidak sepatutnya kita pada hari ini untuk abaikan. Tidak sepatutnya pada hari ini kita biarkan. Kerana bila amalan yang mudah tapi pahalanya besar, bila pada hari ini kita rasa pandang remeh, pandang mudah, dan kita biarkan dan kita tidak menjadikan amalan, kita tidak sambut daripada Nabi SAW. Bahkan ruginya tuan-tuan bukannya Nabi, ruginya kita.
sebagai hamba Allah, umatnya Nabi SAW. Dan apatah lagi yang paling besar kita akan merasai kerugiannya di hari akhirat nanti. Kenapa diberikan kamu amalan yang sangat mudah, yang pahalanya berganda, yang pahalanya besar, yang boleh menyamai daripada amalan-amalan tuan-tuan pahalanya daripada umat-umat yang terdahulu, tetapi kamu abaikan, kamu cuaikan, kamu biarkan, tidak ambil endah. Maka ini peluang dan ruang tuan-tuan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita selaku umatnya Nabi SAW, iaitu amalan membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sekali sahaja sudah menyamai pahala-pahala membaca 1/3 Al-Quran. Sebab itu dalam riwayat pernah seorang sahabat Nabi SAW ini, satu orang dia jadi imam, dan bila dia menjadi imam, seringkali dalam pembacaan surah selepas daripada Fatihah, dia hanya membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Sembahyang zuhur rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Sembahyang asar rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Maghrib isyak rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua pun Qul huwallah. Kalau sini memang dah kena, Pak Imam dah kena gelar dah. Imam mana? Imam Qul huwallah. Sebab dia memang bawa Qul huwallah je tuan-tuan. Lalu hak makmum ni, sahabat lain dia report pada Nabi. Apa cerita ni ya Rasulullah? Hak imam kami ni asyik bawa Qul huwallah, takkan tak hafal surah lain? Nabi panggil, menghadap jumpa Nabi SAW. Lalu dia tanya, betul ke kamu hak jadi imam saya asyik bawa Qul huwallah? Maka jawab sahabat ni, hak yang mengimami solat bagi makmum-makmum yang lain, maka dia kata, benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, setiap kali aku solat aku bawa Qul huwallah, aku baca Qul huwallah. Lalu kata Nabi, kenapa? Lalu dia kata, aku cinta dan suka dengan Qul huwallah. Aku bawa setiap kali lepas sembahyang, lepas baca Fatihah, aku baca Qul huwallah, kerana aku sangat sayang dan suka dengan suratul Ikhlas, Qul huwallah. Apa jawab Nabi SAW? Ya, kalau begitu kamu akan dimasukkan ke dalam syurga dengan Qul huwallah. Kamu dimasukkan ke dalam syurga dengan suratul Ikhlas tersebut, kerana kamu cinta, gemar dan suka dengan Qul huwallahu ahad, iaitu suratul Ikhlas. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kalau dilihat dalam terjemahan suratul Ikhlas serta penafsirannya, bukan surah-surah yang biasa-biasa tuan-tuan. Bukan surah yang biasa-biasa. Yang ramai pada hari ini semua orang boleh baca. Bahkan yang paling gemar yang membacanya, membawanya dalam sembahyang, iaitu suratul Ikhlas. Kerana apa? Dia sangat mudah. Yang kedua, ayatnya pendek. Memang hak daripada kecil semua dah hafal lah tuan-tuan Qul huwallah. Tapi tahu tak kita betapa besar apa yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Ikhlas tersebut? Apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala cerita dalam suratul Ikhlas, besar nilainya tuan-tuan. Kerana suratul Ikhlas itu, Qul huwallah itu, tidak lain dan tidak bukan membicarakan berkenaan tentang akidah, membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan tentang keimanan. Bila hak sesuatu perkara bicara tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang ketuhanan, dia perkara yang pokok tuan-tuan. Dia perkara yang nombor satu. Artinya apa? Paling penting dalam kehidupan kita itulah bagaimana iman kita, tauhid kita, akidah kita yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita
yang perlu kepada kita pertahankan, kerana iman, akidah Islam itu adalah satu perkara yang amat berharga dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kata ulama, tidak kasih dan sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, melainkan yang pertama Allah Ta'ala beri iman. Sedangkan iman kita tidak minta. Mentauhidkan Allah Ta'ala pun kita tidak request, tuan-tuan. Tetapi dalam ramai-ramai hamba Allah Ta'ala pilih kita untuk mengimaninya, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman tauhid ini satu perkara yang besar, satu perkara yang amat penting dan amat berharga di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu tindakan kita dalam kehidupan macam mana sebenarnya untuk kita mempelihara dan menjaga iman ini sehingga akhir hayat kita yang menjadi tiket untuk kita masuk syurga nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat nanti Allah Ta'ala tak tengok harta kamu, anak kamu, tetapi Allah Ta'ala nak tengok macam mana kamu mati nanti bawa akidah yang sejahtera, iman yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam diibaratkan sepohon pokok. Dalam Islam ibaratnya seperti mana sepohon pokok, tuan-tuan. Yang mana akar tunjangnya itulah iman, akar tunjangnya itulah tauhid, akar tunjang itulah akidah. Maka jika sekiranya sepohon pokok itu akarnya, akar tunjangnya baik, akar tunjangnya elok, akar tunjangnya bagus, dapat mencari air, zat dan sebagainya, maka dia menghasilkan sepohon pokok yang sangat bagus, yang sangat subur, yang batangnya besar, rantingnya banyak, daunnya lebat, buahnya Masya Allah Tabarakallah. Begitulah tuan-tuan dalam kita beragama pada hari ini. Maka jika sekiranya tauhid kita yang diibarat akar tunjang itu bagus, elok, maka dia pergi kepada ranting dan dahannya. Mana ranting dan dahannya? Itulah solat kita, itulah baca Quran kita, itulah puasa kita, itulah zakat kita, itulah haji umrah kita. Maka perkara-perkara ibadah tersebut yang merupakan furu', yang merupakan cabang dalam agama punnya akan elok. Semayangnya pun akan elok, semayang pun akan khusyuk, semayang pun akan sempurna, sedekah pun dapat tunaikan, zakat pun dapat keluarkan, puasa pun dapat lakukan, dan segala-segala perkara-perkara cabang yang dituntut dalam agama Islam, maka kita akan dapat sempurnakan. Daripada mana? Daripada kesempurnaan iman yang dimiliki. Maka jika tidak, tuan-tuan, akar tunjangnya bermasalah, dia akan pergi kepada cabang ranting dahan yang pun bermasalah. Imannya bermasalah, maka semayang pun bermasalah, tutup aurat pun bermasalah, semayang pun bermasalah, sedekah pun bermasalah. Maka ini kita perlu memahami betapa pentingnya akidah, tauhid, iman dalam diri kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallah ahad. Huwallah, dia yakni Tuhan. Allah ni Tuhan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang kita menyembahnya, yang selayaknya kita sembahnya. Kerana Allah ni Tuhan Ahad, yang Maha Esa. Tidak ada anak, tidak ada bapa, tidak ada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti agama-agama lain, Trinity dan sebagainya. Allah Ta'ala yang ini tunggal, Ahad. Allah ni Tuhan. Tuhan mana?
Tuhan yang wajibal wujud. Tuhan yang wajib ada. Adanya Tuhan tak sama dengan adanya kita. Kerana adanya Tuhan, adanya Allah, itu adalah adanya Allah ni sebagai khalik kita. Sebab tu adanya Tuhan, tuan-tuan, tidak sama dengan adanya kita. Adanya Allah tidak berhajat kepada yang lain. Adanya kita berhajat kepada yang lain. Adanya kita, sebelum ni kita tak ada. Sekarang kita ada. Akan datang nanti kita mati, tak ada. Kemudian dibangkitkan semula nanti. Akan dihisap segala amal yang kita buat atas dunia. Tetapi wujudnya Allah, adanya Allah, ahadnya Allah, esanya Allah, tidak menerima kematian. Sebelum ni tidak ada yang menjadikan. Itunya adanya Allah tak sama dengan adanya kita. La awwal wa la akhir. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Kita ni ada permulaan, kita ni ada kesudahan. Maka tidak wujudnya, tidak samanya adanya Allah dengan adanya kita. Kita berhajat kepada tempat, kita berhajat kepada perkara-perkara lain. Kita berjisim, adanya kita berjisim, berketul. Kadang-kadang ke depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Allah Ta'ala tidak berhajat pada masa, tidak berhajat pada tempat. Dan adanya kita memerlukan kepada ruang dan tempat. Tetapi adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan kepada ruang dan tempat. Sebab itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriktikad adanya Tuhan, wujudnya Allah bila makan, tidak bertempat. Ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang menyatakan Tuhan itu bertempat, Allah Ta'ala itu bertempat, sama ada di langit ke dan sebagainya, artinya dia tidak mengenal Khalik dengan makhluk. Dia tak mengenal lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang layak disembah. Dia masih tidak mengenal lagi ma'rifatullah, sebenar-benar kenal Allah. Kerana bila menyatakan Tuhan itu bertempat, artinya Tuhan berhajat kepada tempat. Bila berhajat kepada tempat, itu merupakan sifat naqais, sifat kekurangan. Kerana apa? Kerana Allah itu adalah mempunyai sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Tidak berhajat kepada makhluknya. Kerana langit itu makhluk, tempat itu makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Kita yang berhajat kepada lain. Kerana apa? Kita ni makhluk, mempunyai sifat naqais, mempunyai sifat kekurangan. Tapi Allah sifat kamalat, mempunyai sifat kesempurnaan. Jadi sebab itu besar tuan-tuan perlu memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan, yang perlu kita hadamkan, yang perlu kita terima, yang perlu etikadkan dalam hati kita, kehidupan kita. Huwallahu ahad. Allah itu yakni tunggal. Tak ada hak lain. Tak ada hak anak ke, isteri ke dan sebagainya, Trinity dan sebagainya. Tidak. Lalu kata Allah, Allahus Samad. Allah ni tempat bergantung. Allah ni juga Tuhan yang tempat menjadi tumpuan, bergantung kepada siapa? Kepada sekalian makhluk. Yang bagi makan kita Allah, yang bagi minum kita Allah, yang bagi rezeki kita Allah. Semuanya Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita berhajat, bergantung, berpapah kepada Allah. Walaupun nampak dari segi syariat itulah, ada orang tolong, ada orang hantar, orang bagi makan dan sebagainya. Tapi hakikatnya tuan-tuan, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berhajat kepada Allah, kita memerlukan Allah. Tak ada apa pun tuan-tuan. Sebab itu jangan lari dalam kehidupan kita. Keyakinan berpapah kita sentiasa kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang bagi pada kita semua tuan-tuan. Bifadlillah, semua kurniaan daripada Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala Tuhan kita yang menjadikan kita. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajar kita nak bagi tahu, nak pasak Allahus Samad.
Allah ni tempat tumpuan, tempat bergantung kepada makhluk. Artinya apa? Kamu jangan bergantung dengan yang lain. Kamu jangan bergantung dengan makhluk. Kamu jangan gantung kepada meyakini lain daripada Allah. Hanya yang dalam hati, dalam kehidupan kamu, hanya tempat bergantung kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dalam Fatihah dok ngajar pada kita, baca satu hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Dalam segi ibadah pastikan hanya semata-mata kerana Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami mohon pertolongan. Bergantunglah kepada Allah. Tumpulah pada Allah, berpapahlah kepada Allah, mintalah pada Allah. Kerana apa? Kita ni mempunyai sifat naqais, sifat kekurangan, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu kata Allah, lam yalid wa lam yulad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini tauhid ni tuan-tuan, ini akidah. Tuhan ni apa? Allah tu apa? Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nak menafikan golongan-golongan yang menyatakan Tuhan itu ada anak, Tuhan itu ada yang melahirkan, yang beranakkan. Tidak. Jauh sekali tuan-tuan. Kerana itu sifat makhluk. Beranak dan diperanakkan itu sifat makhluk. Kerana Allah ni Khalik. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada anak ataupun kepada ibu dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab itu bila kita bicara berkenaan kewujudan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlulah kita memahami sepaham-fahamnya dan sebaik-baiknya berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perlu kenal Allah. Jangan kita abaikan tuan-tuan ilmu tauhid, ilmu akidah ni kita jangan abaikan. Dalam kehidupan kita, tuntutan agama yang pertama sekali adalah ma'rifatullah. Kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan tuan-tuan, macam mana kehidupan kita 60-70 tahun? Allah Ta'ala bagi masa hidup atas dunia yang sementara 60-70 tahun, mati-mati tak kenal Tuhan. Padahal dialah masa hidup bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita semuanya. Tapi hidup tapi tak kenal Tuhan tuan-tuan. Kan? Bahasa orang kampung kata kurang ajar macam itu. Tak, Tuhan bagi semuanya tapi tak kenal Tuhan. Gitulah tuan-tuan dalam hidup kita. Ni masa Allah Ta'ala bagi kenal, betul kenal Tuhan. Tapi hak nak kenal Tuhan, kenal diri dulu. Kenal diri baru kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Tapi hak kalau tak kenal diri tuan-tuan, maka dia tak kenal Tuhan. Kenapa? Dia ada perkara yang terhijab dalam hati dia sampai terdinding dia dengan Allah. Tak nampak semua yang dibagi tu daripada Allah. Kerana apa? Kerana hatinya penuh zulumat. Kenapa penuh zulumat? Kerana hubbud dunia, cinta kepada dunia. Bila cinta pada dunia tuan-tuan, pangkat masuk, jawatan masuk, duit masuk, harta masuk, semua hak bertepek ke hati. Bila bertepek semua ke hati tuan-tuan, maka dia terhijab, terdinding dia dengan Allah. Dia tak nampak. Apa yang dia dapat tu semua dia kurniaan Allah, bifadlillah. Tapi dia kata semua atas usaha dia. Ini yang sangat bahaya tuan-tuan. Sebab itu paling tidak pun dia akan timbul, dia akan menjadi orang yang mutakabbir, orang yang besar diri, orang yang sombong. Kerana dia tidak kenal Tuhan yang semuanya dikurniakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, menegaskan, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada siapa pun yang setaraf, yang sekufu, yang menyamai setara dengan Allah Ta'ala.
Jangan sampai tuan-tuan kita berpahaman dan beretikad menyamakan dengan Allah kepada makhluk. Jangan kita mentasbihkan, menyamakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Zat Allah sama dengan zat makhluk. Perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Bahaya tuan-tuan. Itu boleh mencederakan akidah kita. Kerana bila menyamakan, mentasbihkan Allah dengan makhluk, maka itu satu perkara yang syirik. Kerana Allah Ta'ala tegaskan, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak sama sekali tuan-tuan Allah Ta'ala tu menyerupai setara dengan makhluknya. Jangan. Inilah pegangan akidah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari aku datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Hurairah ni datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi dengar ada satu orang lelaki ni dia baca. Dia baca apa? Qul huwallahu ahad. Ketika mana Sayyidina Abu Hurairah datang bersama Nabi pada satu orang lelaki ni, Nabi dengar satu orang lelaki ni dia sedang baca apa? Baca Qul huwallahu ahad. Lalu Nabi SAW bersabda, wajabat. Nabi kata apa? Wajib. Nabi kata apa? Telah wajib. Nabi dengar yang lelaki tadi baca Qul huwallahu ahad, Nabi terus kata wajabat. Telah wajib. Qultu wa ma wajabat. Lalu bila Abu Hurairah dengar saja, Nabi kata wajib. Apa yang wajib tu ya Rasulullah? Abu Hurairah tanya, apa yang wajib tu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyatakan al-jannah. Nabi kata apa? Syurga. Masya Allah. Nampak? Hak orang lelaki tu dia baca Qul huwallahu je. Nabi kata wajabat. Apa artinya? Wajib dah syurga bagi dia. Apatah lagi kita usaha untuk mengaplikasikan, menepati akidah kita seperti mana akidah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Ikhlas. Dan akhir sekali pernah disebutkan oleh Sayyiduna Muaz bin Anas Al-Juhani bahawa dia kata satu hari Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha ashra marrat. Nabi kata siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, iaitu suratul Ikhlas tu, sehingga akhir surah sebanyak 10 kali. Nabi kata siapa yang baca Qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali, banallahu lahu kasran fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah istana di dalam syurga untuk dia. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita ni semua akan mati tuan-tuan. Suka tak suka semua kita akan mati. Tapi adakah benar-benar tuan-tuan kita sudah sediakan tempat kita di akhirat nanti? Kita dah confirm tak sediakan tempat kita di akhirat? Kerana akhirat ada dua saja tempat, syurga, neraka. Pastikan kita kembali kepada kampung asal kita, iaitu syurga. Dan bagaimana tuan-tuan amalan untuk memastikan mudah-mudahan kita ni dimasukkan ke dalam syurga, iaitu buat dulu tuan-tuan hak rumah maligai dalam syurga. Bila rumahnya dah ada, tempatnya dah ada, maligainya dah ada, walaupun orangnya belum masuk, tapi pasti akan masuk. Maka untuk sediakan dulu mahligai, tempat rumah kita dalam syurga, amalannya, iaitu paling tidak pun satu hari tuan-tuan jangan tinggalkan amalan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Kalau dapat setiap hari lagi bagus. Sebab tu amalan para salafus salih terdahulu tuan-tuan, membaca Qul huwallahu ahad satu hari 10 kali tu dia tidak tinggalkan. Kerana fadilat ganjarannya besar. Tak. Nak buat istana, nak buat rumah tuan-tuan, tempat dalam syurga, istana dalam syurga, perlu kepada barang.
Kita nak buat rumah tuan-tuan, kena hantar pasir, kena hantar batu, kena hantar barang-barang semua tuan-tuan. Ini nak ada mahligai kat syurga, tapi barang tak nak hantar. Hak barang nak kena hantar apa tuan-tuan? Itulah modalnya. Kul huwallahu ahad. 10 kali. Amalan para salafus salih, setiap pagi antara amalan dia tuan-tuan 10 kali membaca kul huwallahu ahad. Paling tidak pun dapat seumur hidup sekali pun tak apalah, masya-Allah. Kerana apa? Untuk mewujudkan, membina sebuah istana nanti di dalam syurga, iaitu modalnya kul huwallahu ahad, membacanya sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Satu amalan yang mudah, pahalanya besar, yang rasanya kata ulama tidak perlu kita ambil endah. Tak perlu kita, jangan kita abaikan begitu saja tuan-tuan, kerana nilai ini, amalan ini merupakan satu amalan yang besar, memberikan keberuntungan kita bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.